Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Masihkah kau ingat? Wah, di hari raya tuan-tuan dan puan-puan. Pastinya ramai yang gembira. Baik, hari ini 2 Syawal rasanya, 2 Syawal, Aidilfitri yang mulia bagi seluruh rakyat Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Datuk Seri Najib Tun Razak telah mengemukakan sebanyak 94 alasan mengapa beliau perlu dibebaskan. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, 307 alasan yang telah dikemukakan di Mahkamah Rayuan telah kalah. Adakah beliau akan menang pula dengan hanya 94 alasan? Tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin membawa anda semua untuk throwback semula apa yang terjadi ketika SRC International punya kes di Mahkamah Rayuan telah dibacakan keputusannya oleh hakim-hakim yang arif lagi bijaksana. Baik, panel 3 hakim Mahkamah Rayuan pada ketika itu telah diwakili oleh Hakim Datuk Abdul Karim Abdul Jalil bersama dengan Hakim Datuk Has Zana Mehat dan Datuk Wazir Alam Haidin Merah. Dan mereka sebulat suara dengan 3 orang hakim ini telah sebulat suara mengatakan Datuk Seri Najib Razak memang bersalah. Dan antara yang telah dibacakan sebagai kenapa Datuk Seri Najib Tun Razak bersalah adalah ini. Panel Hakim Mahkamah Rayuan telah memutuskan bahawa Hakim Perbicaraan Mahkamah Tinggi iaitu Muhammad Nazlan betul apabila mendapati bahawa Datuk Seri Najib Tun Razak bersalah dengan pertuduhan pecah amanah terhadap Najib yang telah dibuktikan tanpa keraguan munasabah. Okey. Kedua, panel hakim juga bersetuju dengan keputusan daripada Hakim Perbicaraan iaitu Najib si tertuduh selaku Perdana Menteri pada ketika itu sebenarnya mempunyai kepentingan peribadi di dalam kabinet apabila beliau telah meluluskan jaminan kerajaan sebanyak 4 bilion ringgit Malaysia melalui wang yang sangat-sangat diperlukan oleh rakyat pada masa hadapan, iaitu kumpulan wang persaraan diperbadankan KWAP sebanyak 4 bilion tuan-tuan dan puan-puan. Bukan jumlah yang sedikit, ini jumlah yang amat banyak. Seterusnya, Hakim Mahkamah Rayuan itu juga memutuskan bahawa Najib mempunyai kuasa penuh. Najib mempunyai kuasa penuh ke atas SRC International serta pengetahuan mengenai kemasukan 42 juta ringgit itu ke dalam akaunnya di antara tahun 2014 dan 2015. 42 juta ringgit bagaimana tak tahu? Mustahil juga tak tahu ya. Tapi okey tuan-tuan dan puan-puan, beliau turut memutuskan bahawa 42 juta aliran wang keluar 42 juta ringgit Malaysia aliran wang keluar daripada SRC International dan ke beberapa syarikat yang telah dilakukan. Menurut mahkamah itu ialah transaksi ini dibuat hanya untuk mengaburi dan supaya menyukarkan siasatan. Supaya cuba mengaburi, kata mahkamah, bagi menyukarkan pengesanan dan mengelak dikesan oleh pihak berkuasa. Pernah dulu nenek saya cakap, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya tetap makan dekat bawah jugalah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati, saya sebagai rakyat maharin negara Malaysia ingin menasihatkan kepada semua yang berstatus tinggi, berkuasa, jangan nanti terkena juga. Nanti dah kena baru kata tak tahu susah. Kan. Okey, tapi apapun kita tunggulah keputusan daripada mahkamah. Selagi Datuk Seri Najib Tun Razak masih belum habis harapan, selagi beliau belum lagi 100% bersalah. Tapi setakat ini memang dah 100 juta % salah sebab dah 2 mahkamah salah. Cuma ada harapan sedikit dengan Mahkamah Persekutuan punya rayuan. Kalau dia berjaya, okeylah. Tapi dengan 94 rayuan sahaja. Alasan sahaja. Mahkamah Rayuan
307 alasan kalah. Mahkamah Persekutuan 94 alasan tak tahu lagi. Kita tunggulah. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, mahkamah juga bersetuju dengan hakim perbicaraan bahawa terdapat penyelewengan jelas sebanyak 42 juta ringgit itu oleh Datuk Seri Najib Razak untuk kegunaan dirinya sendiri. Abdul Karim berkata dakwaan pembelaan kewujudan kewujudannya derma daripada Arab Saudi yang masuk ke dalam akaun Najib tidak boleh dipertahankan lagi. Sebab alasan dia, tidak ada sebab untuk wang itu masuk dulu ke SRC International. Kemudian barulah dikeluarkan dan masuk ke dalam akaun Datuk Seri Najib Razak kalau memang itu derma daripada Arab. Ayatnya begini, tidak ada sebab untuk wang itu terlebih dahulu didepositkan ke akaun SRC International yang merupakan entiti penuh, milik penuh Kementerian Kewangan jika memang ia sememangnya daripada derma Arab Saudi. Kes rayuan Najib ini adalah kes yang paling ditunggu-tunggu oleh seluruh rakyat Malaysia, malah seluruh dunia. Seluruh dunia dah tahu. Seluruh dunia memang sedang menunggu. Kenapa? Kenapa seluruh dunia tahu? Sebab di Amerika Syarikat dah kena penjara orang yang bersalah. Di Singapura dan UAE, semua yang bersalah sudah dipenjara. Sudah ramai yang dihukum bersalah berhubung skandal 1MDB dan sudah dipenjara pun. Okey. Dan SRC International adalah anak syarikat 1MDB pada asalnya sebelum dipindah ke Kementerian Kewangan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, mereka sudah dijatuhi hukuman padan muka. Siapa suruh kamu mencuri wang negara Malaysia? Sudahlah bukan rakyat Malaysia. Lepas itu terlibat pula curi wang rakyat Malaysia. Padan muka lah. Padan muka yang di Amerika, yang di Singapura, yang di Arab. Padan muka. Kena penjara. Lain kali jangan main-main dengan wang negara Malaysia. Kami perlu wang itu untuk masa depan. Jangan curi. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, di Mahkamah Rayuan sebelum ini 307 alasan. Di Mahkamah Persekutuan hanya 94 alasan. Apa pendapat kamu? Adakah Datuk Seri Najib Tun Razak akan menang dengan 94 alasan atau tetap juga akan kalah kerana hanya 94 alasan, sedangkan selama ini 307 alasan tetap kalah? Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Aku rasa aku macam Korea lah sekarang. Korea Malaysia. Korea Malaysia. Tak payahlah. Okey, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Kita jumpa lagi. Bye-bye.